Okay, so there are five usul yang dibawa oleh JAK. Satu, kita ada agama Islam sebagai agama rasmi kecuali bagi Sabah dan Sarawak. Nah, nombor dua, kita ada bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu kita ada bahasa rasmi ya. Dan bahasa Melayu ni dianggap sebagai bahasa rasmi, but bahasa Inggeris juga boleh menjadi bahasa rasmi bagi Sabah dan Sarawak. And then sistem pendidikan di bawah kuasa kerajaan persekutuan. Namun Sabah dengan Sarawak diberikan kuasa untuk mengawal mereka punya sistem pendidikan, and perubahan hanya berlaku kalau majlis negeri mereka membuat perubahan. Okay. Dan kita lihat kepada Parlimen Malaysia. Parlimen ini peruntukan kerusi. Sarawak mendapat 24, Sabah mendapat 16 dan Singapura mendapat 15. Nah, kuasa immigration masih di bawah kerajaan persekutuan, namun Sabah dengan Sarawak diberi kuasa untuk mengawal immigration. So Jitendra, which is your answer sayang? D. Yes, pembahagian kerusi parlimen dan juga kita punya bidang kuasa immigration. Okay, 29. Balkis. Balkis. Are you there, darling? Balkis. Divya Lakshmi. 29. Sorry, teacher. Didn't change the name. Give me a second. Danish, is it? Arul. Okay, bacakan sayang. No problem, Arul. Bacakan. Soalan 2930 berdasarkan maklumat berikut, Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Mengapakah tindakan tersebut diambil? Menentang pembentukan Malaysia? Darling. Okay. So tindakan ini adalah untuk menentang kita punya penubuhan Malaysia. And the question 30. So kita lihat soalan 30. Kita ada Joanna. Question 30 sayang. Konfrontasi terhadap Malaysia berjaya ditamatkan hasil kebijaksanaan pemimpin. Apakah faktor yang mendorong kejayaan tersebut? What is the faktor yang mendorong sayang? Is it pelibatan ASEAN? No sayang. No. I don't know. What is that? One of the main thing yang membawa kepada konfrontasi dihapuskan. Gestapo 30. Apa cikgu ajar? Peralihan kuasa. Yes, peralihan kuasa. Peralihan kuasa di mana kita punya Soekarno akan digulingkan oleh Pak Arto. So that is the peralihan kepimpinan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada kejayaan tersebut. Boleh faham, darling? Halo? Faham? Boleh, Cik. Okay. Yeah, 5.6 already learn. Sayang? 5.6 did we study already? Sudah. Kita sudah belajar kan? Okay, that one Monday class je. Then Friday class belum belajar lah, hantu punya budak. Kenapa? Ya, That's why I don't know, teacher. Baru 5.5. Okay, so you all until 5.5 Baru nak start 5.5 I think. Okay, then cikgu ulang balik 5.5 lah. Tak ada masalah. Jom, let's learn, cikgu. 5.6 saja. Not 5.5. 5.5 sudah belajar, only 5.6. Sudah. Yeah, only 5.6. Okay, that's very simple. Okay, we go a bit. Siapa nak tidur? Saya lempang dia sekali. Me. Sambil rotan, saya pecahkan kepala you. Wait, kejap. Jom, then we don't have to do SPM, teacher. Ayo. What's the problem with you lah? Apa masalah you orang? Saya pun tak tahulah. Alright, okay. Sekejap guys, jangan marahkan cikgu. I thought kita dah habis. Okay. Alright, so the bahagian terakhir ya. Kakak, only 5.6 Conference. Yeah, only 5.6. Okay, sayang. Okay,
I will explain to you all the konfrontasi. Okay. Now, what is konfrontasi sayang? Konfrontasi ini adalah, Monday class, siapa? Ilhan, explain apa itu konfrontasi. I want to listen. What, Chair? Cannot hear. Apa itu konfrontasi? Confrontation. Pemberontak, Chair. Pemberontak. Confrontation, Chair, I think. Chair. I think she's on a call. Oh, Chair. Okay, sorry guys. Alright, now. Oh, Chair. Okay, explain to me sayang. I'm very sorry. Okay, explain darling. It's like confrontation, like response lah from Indonesia to Malaysia. Like they didn't like it at, Why they didn't like it about us sayang? No, first they suka, then after that they tak suka sebab pengaruh komunis and stuff. Correct. Okay, now tengok sini. Okay. Semua boleh nampak skrin sayang? Boleh nampak guys? Okay, see? Belum cikgu share ya? Did I share? Belum lagi. Okay, can you all see? Yes, Chair. Boleh nampak ya? Nah, ini adalah bahagian terakhir dalam bab 6 anda, konfrontasi dan juga usaha menangani. Nah, konfrontasi adalah kita punya usaha-usaha yang dilakukan oleh kita punya Indonesia untuk menghapuskan Malaysia. Now, banyak fakta dalam buku baru anda tak ada, but let me tell you a bit of story. Do you want to listen? Boleh nak dengar? Boleh. Boleh. Can. You all want to dengar? Okay, let me. Okay, right. Okay, apa yang berlaku kat sini adalah, now, anda boleh nampak kita pernah belajar tentang pada awalnya Indonesia memang sokong penubuhan kita punya Malaysia. Tetapi this is after we are talking about after World War II. There are major two blocks merging. Mereka sedang membentuk mereka punya blok masing-masing. One was under communism, another one is under capitalism. So matlamat because this the capitalism is America, Britain, Europe and everything. So this area, Russia, China, Vietnam and everything, they are trying to make a block about communism. So pada masa ini Indonesia juga sangat terpengaruh dengan fahaman komunisme. Can you understand saya? So mereka kalau kita nampak peta, now if you see the peta of a world map anything, China sudah bentuk. Okay, now here I will draw for you. Okay, now here you can see. Okay, this is the block mereka sedang membawa kepada satu perubahannya. Nah, blok yang berlaku adalah kalau kita nampak kita punya peta, it's like this. Now, this is Tanah Melayu. Saya guna curi semua saya punya pen lah. Saya nak ambil pen saya, tak ada pula pen saya. Tanah Melayu, this is our Indonesia. Naik atas Tanah Melayu kita ada Vietnam, Laos. Okay, Vietnam, Laos, Cambodia. Go up again, we got China. And on top of China, kita pergi atas, this Russia. Okay, now, apa yang berlaku adalah, here we got Japan and everything. Here we got Sabah, Sarawak. On top of here, we got Filipina dan sebagainya. And Indonesia merangkumi kawasan kat sini. Here also it's considered, okay, this one is Indonesia. This also considered Indonesia. Here also we got a few pulau, Sulawesi and everything, Sulu and everything. Sulu is here. This one, here all islands. Ini semua adalah pengaruh di bawah Indonesia. So apa yang berlaku adalah Russia sudah jadi komunisme. China sudah jadi komunisme. Vietnam, Laos, Cambodia sudah jadi komunisme. And Indonesia pun ada pengaruh komunisme. Sudah ada kat sini. Yang tinggal siapa tak ada komunisme? Siapa yang tak ada?
Malaysia, tanah Malaysia, Melayu. iaitu kita ada Singapura, sudah ada sedikit pengaruh, Sarawak kat bawah ni. So apa yang ditakutkan oleh PKI adalah ia akan menggagalkan rancangan mereka untuk membentuk satu blok komunis. Boleh faham sayang? So what PKI buat? PKI cuba mempengaruhi kita punya Soekarno. Soekarno terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh PKI. So Soekarno and PKI mengatakan penubuhan Malaysia akan menggugat mereka punya sistem ataupun menggugat pengaruh Indonesia. Boleh faham sayang? So pada masa inilah PKI telah mula mencabar kita punya penubuhan Malaysia and dia telah mempengaruhi Soekarno. And tindakan Soekarno, ini tak ada dalam buku teks. Now, Indonesia was doing very bad towards us. Satu, dia menangkap kita punya nelayan-nelayan. Siapa saja nelayan-nelayan kita yang membawa bot nak pergi tangkap ikan dekat dengan perairan Indonesia akan ditangkap. So nelayan kita atau bot-bot nelayan kita ditangkap. Nombor dua, mereka juga menghantar perisikan. Spy. Okay, dihantar spy pergi cek mana kita punya kawasan yang utama. And then mereka juga menceroboh ruangan udara. They also menghantar tentera-tentera untuk menyerang ruangan udara kita and check mana kita punya tentera dan sebagainya. And mereka juga memulakan serangan ke atas Sarawak, Sabah dan juga kita punya Johor. So by doing that, do you think they are doing very good to us? No. Yes. No. No, they are trying to destroy. They are trying to destroy penubuhan Malaysia. But Tengku Abdul Rahman always a very, very peaceful man. Even though mereka buat serangan ini, apa yang ada, buku lama ada, buku tak ada sekarang, kita cuba mendapatkan bantuan PBB. Kita telah menghantar bantuan, mengutuskan Tun Dr. Ismail pergi beritahu kepada PBB that these people are serang. So selaras dengan itulah PBB akan menghantar lagi satu rombongan and Commonwealth country also akan memberi bantuan kepada kita untuk menghapuskan konfrontasi dan sebagainya. Can understand? So the serangan and konfrontasi ini semua berlaku selepas penubuhan Malaysia. Can understand sayang? This is after 1963 mereka serang kita. Before that, kita ada mereka akan gunakan beberapa langkah yang kita cuba nak berunding. Nanti kita belajar langkah-langkah strategi. Tengku Abdul Rahman pergi jumpa dengan mereka, Tun Razak akan pergi jumpa, Ghazali Shafi'i akan berunding dengan mereka dan sebagainya. And they were serang and everything. So still we are in a very good negotiation and everything. Tetapi finally apa yang berlaku adalah Soekarno, tindakan Soekarno ini telah menggagalkan dia. Rakyat negara dia juga marah dengan dia. Oh no. Yeah. Rakyat negara, because why? He was too much focusing on other country. He never bother about the people who are dying. Can understand sayang? Like this Sukarno guy already. So he did that. He did nonsense. When you are too much persuaded by PK and everything, his focus was lari. Dia tak fokus kepada rakyat dia. Dia lebih fokus kepada nak hancurkan Malaysia sahaja. And cara ataupun the strategi yang digunakan oleh Soekarno menyebabkan ramai rakyat tidak puas hati. Sehinggalah rakyat memberi sokongan kepada General Suharto. All the rakyat also kata we don't want Soekarno. And then mereka menggantikan Soekarno kepada Suharto, the second president. Then only Suharto tamatkan kita punya konfrontasi, and he was semasa zaman Suharto sayang banyak perubahan berlaku. He gave the land to the people. That's why Indonesia people, you see, we got so many maids in the house. Okay, kalau you pergi Indonesia, kita akan jadi maid mereka. Do you know not? Why? Mereka punya tanah, each family have 5 acres of land. Do you know that? Yes. Yes. Betul. Every people of Indonesia, they have their land.
Kita ada Acres? Whoa. kita banggakan diri kita, correct or not? Their We land, don't have acres, Palai. apa sayang? We don't have acres, bro. Small, you guys are Each small. family, you can be poor, you can be anything, you But have you your have own your land. own That's what Bro. Soeharto buat. Open the land to the people. Ask them, do whatever you want. Because while zaman Soeharto, penduduk was very miskin. They have no food and everything. Our friend is busy fighting with Malaysia lah, and all this one. So people was desperately, they want some changes. So that's why zaman Soeharto, he give back to the people. He said, take the land. Everybody have your own land. You tanam apa, you nak makan apa, you nak buat. So zaman dia, people loves him. Can understand? Oh, land. See. So that's why sayang, it's lebih kepada policy yang dibawa oleh pemerintah. Soekarno boleh dikatakan membawa kepada, he was a revolutionary man. Soeharto daripada dulu memang dia revolutionary. So dia punya cara tu dia lebih kepada fokuskan. That started a revolution against our country. Yes. He Let's never go. do. So people was They people tell us to stay inside. The government people go outside all the time. They don't check their SOPs and everything. The hypocrisy, cikgu. It's time to overthrow the government. Yes, hello. See, there is something who said, berikan saya 10 orang muda, pasti kau bias menggoncang dunia. Betul, very good sayang. Yes, correct. It's He's a time. reformation man. Memang dia adalah seorang yang begitu. He's a reformation man. But the reformation yang dibuat tu telah dipergunakan oleh PKI, Parti Komunis Indonesia, where he failed. Alright, can you all understand this one? Boleh nampak? Boleh. So ini semua tak ada dalam buku teks kita. Kita balik kepada buku teks anda. Alright. So apa yang kita nampak dalam buku teks kita, we only see this. Okay, so kita nampak yang ini sahaja. Alright. Now, kita tengok kat sini. Pada awalnya, kerajaan Indonesia tidak menentang rancangan pembentukan Malaysia. Mereka tidak tentang. Nah, penentangan hanya bermula apabila pemberontakan Brunei pada 7 Disember 1962 apabila Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat dalam pemberontakan. Don't you think so Brunei memberontak? Brunei ini adalah semasa Parti Rakyat Brunei. Betul kan? A.M. Azhari, cikgu pernah ajar belum? Betul. Apa A.M. Azhari buat? Dia nak gabungkan Dia nak form gabungkan Kalimantan. Kalimantan Utara, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Correct or not sayang? So he actually was backed up by Indonesia and Filipina. Kalau buku lama, you will know the story. They will tell that bila kita punya pemberontakan Brunei bermula, British akan hantar angkatan untuk menangkap kita punya A.M. Azhari. And Azhari ini akan lari masuk ke Indonesia. Indonesia will be protecting. Dia pergi lari ke Filipina, Sulu. So daripada Sulu dia akan masuk Indonesia. Indonesia was taking care of them. So sebab itulah Tengku Abdul Rahman telah mengatakan Indonesia terlibat dalam pemberontakan. Adakah salah Tengku katakan macam tu? No. Oh, Tengku said the truth. So Tengku said the truth and Indonesia was too emotional lah. Okay? And so Tengku was too Cikgu, watch out. Be careful what you say. What is that sayang? Be careful what you say, teacher. Yeah, correct. We could die. Be careful, Cik. Hey, Watch out. kena ajar apa saya tahu. Korang janganlah pergi sebarkan kepada semua. Mati saya terus. Penjara. So mulut saya kena zipkan sikit. Sometimes I'm too tell you all the truth. Okay. Now, so kita balik kepada buku teks. Penentangan bermula apabila kita punya Parti Rakyat Brunei, pemberontakan Brunei berlaku and Tengku mula mengatakan that Indonesia terlibat. So pada masa inilah PKI, Parti Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini dan selar rancangan Malaysia sebagai meneruskan dasar neokolonisme. Apa itu neokolonisme? Balkis, apa itu neokolonisme sayang? Colonism but neo. Neo, dasar penjajahan baru. That is neokolonisme yang dirancang oleh British. So, pada 20 Januari, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan Malaysia mengancam kedudukan Indonesia. Can you guys understand? Boleh faham?
Boleh. Boleh. Right. Okay. So anda boleh nampak ini adalah Ganyang Malaysia, Soekarno ya. Politik konfrontasi Bung Karno. Okay. So putus hubungan Malaysia dengan Indonesia terputus ya. So kita tengok apa yang berlaku. Nah, apa peristiwa-peristiwa penentangan dan sebagainya. Alright, so here anda boleh nampak peristiwa penentangan. So mereka akan mula menyerang kita. Nah, pada 20 Januari 1963. So anda boleh nampak pada 20 Januari 1963 lancarkan dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu iaitu Ganyang Malaysia. Alright. Nah, kemudian pada 20 Januari 1963 until 27 March 1963 tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. So mereka melancarkan konfrontasi, mereka memulakan serangan terhadap Sarawak. Now this one I did a mistake sayang, tolong tukar yang ini. This one is actually daripada Ogos hingga Disember 1964 pendaratan gerila di Indonesia. So kalau kita nampak Sarawak dia dah masuk, Johor dah masuk. Daripada Sarawak ni mereka juga memasuki Sabah. So mereka telah memasuki Sabah. Boleh fahamkah children? Boleh faham? Joanna faham darling? Wait, teacher. Yes sayang. So basically this whole thing starts from 1963 and it ends at the end of 1964, is it? No, ends in 1966. We were in the war from 1963. It is actually started 1962 sayang. Where Tengku Abdul Rahman sudah mula nak ada cadangan untuk penubuhan Malaysia. So it's already started. Okay, I will show you the books. I will show you the pictures what happened dalam proses tu yang tak ada dalam buku teks kita. Boleh ke? You want to see or not? Yeah, I want, teacher. Okay. Can. Sekejap. Also, teacher, I don't understand why they want to get in from Johor. Like, What is that I sayang? thought like, Singapore was Okay, near. this is sayang. Here I will show you why Johor ya. You see, untuk memasuki, okay, here can you see this Johor? Correct or not? So here there's a islands. Okay, untuk Sarawak, okay, Sarawak, this Sarawak, correct or not? This Sarawak, this Sabah. Di bawah Sarawak ini adalah Indonesia. Ini adalah Kalimantan. Can you understand? So mereka serang Sarawak, daripada Sarawak ni mereka memasuki Sabah. Boleh faham? Mereka pergi ke Johor, daripada Johor mereka memasuki tanah Melayu yang lain. Can you understand? Boleh faham darling? Basically, they come to the country and everyone get mad. Yep. One kalau check my DMs. Apa sayang? Oh Check ya. my. Okay, what time your prayer? Prayer time pukul berapa? Pukul 7 ya? Yeah. Okay, 7 o'clock I'll give you a prayer time 5 minutes ya. Alright, thank you. Now let me finish this one. I will show you all the picture first before you go for prayer. Then kita boleh sambung. 2 minutes cikgu ambilkan buku tu. Alright, so here anda boleh nampak. Okay, can you see here sayang? Kakak, Jinshan, just now you asked me right, how mereka mula serangan, correct or not? Yeah. Okay, you can see here sayang. So this is how mereka memasuki. Peta menunjukkan kawasan pendaratan tentera Indonesia semasa pencerobohan. So they start from here, they are entering to Perak, they are entering to Johor and everything. Boleh nampak? Yeah, I see it. Alright. And then anda boleh The nampak. bottom left is communism, right? Aku say yes, that's why I'm going to show you here. Very, very kinky, teacher. That's why dalam buku teks kita baru ni tak ada apa-apa. But I want you all to see the clear picture, right?
Nah, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia yang didalangi oleh Parti Komunis Indonesia telah menjejaskan hubungan persahabatan. Okay, so you can see ini PKI ini adalah under Aidik. Nah, itulah ketua dia. So they were here. They want to form satu sekutuan kat sini. Kita boleh nampak. Okay, and senjata yang telah dirampas daripada tentera Indonesia semasa pencerobohan. Here anda boleh nampak here. I think this one, okay. Nah, karikatur menunjukkan pihak yang mendalangi konfrontasi Indonesia termasuk Malaysia. I told you already. Siapa yang ada kat behind? Who's this? Mao Zedong. Sukarno. Oh, naman. Oh, Mao Zedong is China, sayang. Communist, right? Communism. Okay, so pada masa itu pengaruh dia telah push, tengok the hand is pushing who? Indonesia. With the help of rebels. Rebels adalah untuk mendapatkan, this is PKI lah, Parti Komunis Indonesia lah. Boleh faham? Ini adalah Mao Zedong. Anda boleh nampak, this is communism part. Ni mereka nak masuk ke Malaysia. So teacher, Indonesia up until today is still a communist country? No. Now it's a republic. Parti Komunis ada tapi It's time to bomb Indonesia. I mean what? They are pengaruh dia dah kurang. Is like 1%, 2%. Communism in Indonesia is gone. Can understand saya? Tak ada. Communism now Indonesia is a very peaceful government. I love to go there. I love to even kalau boleh. For now, teacher. Yes. Because I like the environment, the people there. Much more. No racial issue there. Saya pergi For now, teacher. I love that. Because why? Saya pergi kat sana. Everyone come to my house. Can join out. It's an assassination plan. It's a beautiful. There you see. She got 5,000 kilometer land. You see? Flexer. See, they got land. People there is filthy rich with their land. They can do anything with their land. So do they end up selling their land or? No, not many people sell their land, sayang. That's why you go to Indonesia. You punya semua tu. When I go to Bali, semua produk tu is fresh. Ayam mereka bela, ikan mereka bela, and then sayur-sayuran mereka tanam. So we are eating. I and Mr. Guna loves to eat that. You can makan ya. Ayam kampung tu betul-betul fresh kampung, you know. Not like here. Ayam kampung here is actually dibela. Kat situ memang fresh daripada kampung. Dia orang pergi-pergi. See, yeah, my land. Myra said my mate has a bigger land. Correct, sayang. Betul. They use the petani. Cikgu. Yes. Patutlah Bibi share picture a house. Patutlah besar macam. Besar sayang. Okay, bila you pergi, cikgu pergi Bali hari tu, my driver is actually a very simple man, you know. He bring us to his house. No, pintu masuk dia, bila kita nampak small, enter kat dalam tanah belakang tu, I and Mr. Guna look each other. Oh my goodness, that is how huge. Kita punya. They're too rich, teacher. Too rich. Too rich, yeah. The land. You got land, you're rich, sayang. You always. It's time to bring back communism. No lah. You still have your own. This one is apa yang dibuat oleh. Even Malaysia, negara kita pun pemberian tanah ada, Felda. Kita pun beri, tapi kita jual tanah kepada orang. That's a Felda lingkup ready lah. Apa sayang? Felda lingkup ready. Yeah. Teacher, I'm gonna use my break time now, yeah, teacher. Yeah, yes. Right now, go. Okay. So I give you all 5 minutes break, sayang. Go. Then we come. Teacher. Oh yes, sayang. I want to ask because recently I've been hearing a lot of people in my class talking about politics. What is capitalism? I don't know lah, but recently I've heard a lot about capitalism or what's socialist, what's social democratic, and Capitalism. Teacher, Okay, you see, there are two communities, whereby one is capitalism, one is socialism. Now, capitalism, that means you work hard. Like America, Britain, Europe, they are majority. And nowadays, the world is actually capitalism. Capitalism is you work hard, you get your money, that's your money. How much you work, your money lah. But we are talking about socialism. Socialism is mirroring to your communism. The country owns the what do you say? The pemerintah owns the country.
So like China lah, last time, according to China socialists and everything, what happened adalah memandangkan penduduk dia ramai and everything, they control the birth. And then bila mereka nampak there are a lot of poor and a lot of they are poor a lot, rich people smaller amount. Tapi rich tu memang rich, poor tu memang poor. So they break the system. What they do, everybody have equality. Semua ada tanah. So Semua basically jual- communism. Yes, yes. That's what I'm telling you. The principle was good, but the practice was wrong. Execution was bad, yes. Yes. The communism is not bad. Actually, the principle of the communism is to do equality and everything. But when come to up one stage, people become greedy. That's what's happening in China. Yeah, we got this Korea Utara and everything lah. Even though they are in the socialism and everything, but end of the day, they misuse it, the power, and it become a very bad system. Faham? But like, sorry. It's okay, sayang. What is that? No, because like that day, the 1st of July, it was like the 100 years of the Communist Party in China, and they had like some kind of like event thing, and like they were talking about like how well that they managed to like save people from poverty throughout the years through the communist this ideology. And so a lot, like I saw a lot of like they asked a lot of Chinese Yes, people they there, do that. and they really support these communists. They said like, you know, thanks to all the communists that we get such like a great treatment and stuff. You see, that's why I'm telling you, sayang. Kalau mereka follow the main one, they will still the correct way. Okay, but what's happening? Okay, Jinshen, this is between us. Okay, I'm going to off the record. Can or not? Yeah, okay, teacher. I off the recording because yang ada kat sini boleh dengar. Yang because why? Tiba-tiba dia tersebar because wait sayang, let me off recording. Ya, satu off record. Okay, no more asking me nonsense. Where we stopped just now? Hello? Where we stopped? I think peristiwa penting there. All right, okay. Okay. Hantulah you orang bawakan saya so many things. Okay. Alright. By the way, teacher, what time we finish today? Because it's Saturday also, right, today? Okay, I'll finish by 7:45. Is it okay? Or Yeah, can teacher. Okay, if others, anybody got any classes, can I extend the class? Sure. Yes, I Until what time? until 6:45 sayang. 7:45. Oh, no. 7:45. Oh my goodness. I'm sure. I'm sorry because why? Okay, Myra, you have to go early. Ken, siapa nak keluar cepat boleh? Because just now I was very tired and I got class earlier. So that's why every class I need at least 5 minutes break nowadays. Because it's very hard for me. Okay, now, so kita tengok kat sini sayang. So no more talking about all this socialism and everything. Tengok sini. Now, peristiwa. Nah, kita ada peristiwa penentangan pada 20 Januari 1963 melancarkan dasar konfrontasi terhadap Tanah Melayu. Nah, tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. Kemudian mereka juga melakukan pendaratan di Johor dan sebagainya. Can understand? Can see now? So here anda boleh nampak peristiwa penting. Anda tengok kat sini. 12 Februari April 1963, tindakan ketenteraan terawal dengan mendaratkan tentera dan separah tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak. Pada 29 Disember 1963, peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Dan pada 2 September 1964, peristiwa pendaratan 30 orang gerila di Labis, Johor. So gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. So that's why kita nampak tadi yang pistol and everything dalam buku tu. So bila mereka punya penentangan was going very bad, finally lah kita punya Tun Dr. Ismail Abdul Rahman telah membawa isu serangan ini ke mana sayang? PBB, Majlis Keselamatan PBB,
and kaedah provokasi tidak berubah pendirian Malaysia untuk bertindak secara menggunakan kita menggunakan cara diplomatik. Kita tak gunakan ketenteraan ya. Even though we guna, tapi kita gunakan secara bantuan sahaja. We don't have direct army which go and serang Indonesia, tak ada. Kita take the army as a protection for us. Alright? So kita boleh nampak kat sini, that is Bung Karno, kapal mereka memasuki perairan Malaysia, and here mereka masuk hutan kita and mereka telah memasuki kawalan-kawalan keselamatan kita. Alright. Okay, now kita akan belajar bagaimana langkah untuk menamatkan konfrontasi. Okay. So as I told you just now, kita menggunakan kaedah apa sayang? Lalu apa kaedah kita guna? Provokasi. Provokasi ke, betul ke? Diplomasi. Diplomasi. Kita Malas tak guna betul. provokasi, kita gunakan diplomasi. Diplomasi artinya rundingan. Provokasi artinya peperangan. So we never use peperangan, kita hanya menggunakan diplomasi rundingan. Okay. Nah, langkah untuk menamatkan konfrontasi. Malaysia membuat pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi. Tanggungjawab untuk menyusun strategi ini diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Syafiee. Tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. Right? So mereka melakukan kempen propaganda dan juga mereka mendapatkan sokongan negara luar. Nah, konfrontasi memberikan pengalaman kepada kita untuk menguruskan krisis ini pada peringkat serantau dan juga kita punya antara bangsa. Now, these are the strategi yang kita gunakan. Okay, so anda boleh nampak. Strategi yang utama, usaha awal Yutan, Setiausaha Agung PBB mengutus wakilnya VC Naramsingh pada Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan juga Persekutuan Tanah Melayu. So, selaras dengan laporan yang dibawa, tadi cikgu katakan kita punya siapa membawa kita sayang? Kita ada surat bantahan daripada siapa? Dr. TTDI. Dr. Ismail Abdul Rahman. So selaras dengan itu, kita punya Yutan iaitu Setiausaha Agung menghantar wakilnya VC Naramsingh untuk berunding dengan pemimpin Indonesia dan juga Persekutuan Tanah Melayu. And then, so this is Indonesia, Filipina. One is Indonesia, second is Tanah Melayu. Third one, kita tengok Macapagal pula. Nah, Presiden Macapagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila dan negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafiee. And now, Tengku Abdul Rahman menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo. Dan dalam pertemuan ini, Tengku Abdul Rahman menerangkan tujuan penubuhan Malaysia. So he went to see Soekarno and explain to them sebab penubuhan Malaysia. And third one, kita boleh nampak final one, Tun Abdul Razak menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar juga hadir bagi pihaknya. Can you all see what is happening here? Can. Can, Alright, so now kita lihat apa yang berlaku. Now, Tengku Abdul Rahman. So ini adalah mesyuarat yang kita boleh katakan satu mesyuarat yang dikatakan sebagai yang dikenali sebagai Mapilindu. Okay, Mapilindu. Okay, what is Mapilindu? Malaysia, Filipina and Indonesia. Tetapi tak ada dalam buku teks anda. Tiga-tiga pemimpin akan bermesyuarat. Tengku Abdul Rahman menghadiri mesyuarat dengan Presiden Soekarno and Macapagal di Filipina. And dalam masa inilah Mapilindu kata, okay, never mind, three of them berpakat untuk meminta bantuan PBB. So selaras dengan inilah PBB menghantar misi kita punya PBB. Remember kita belajar tadi? Ingat kan? Semasa penubuhan Malaysia,
Indonesia dan Filipina was giving a lot of problem. So pada masa ini apa yang berlaku adalah three of them sit together. This is the mesyuarat yang dikenali sebagai mesyuarat Mapilindo. Mesyuarat ini Tengku Abdul Rahman hadiri bersama dengan Soekarno dan juga Macapagal, and hasilnya adalah mereka hasil penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB. So they said, Indonesia and Filipina said okay lah, they kata sepakat meminta PBB come and help, and they said they will wait until laporan PBB keluar. Now, laporan PBB keluar mengatakan Malaysia boleh ditubuhkan atau tak boleh ditubuhkan. Hello? Laporan PBB yang kita pernah belajar, misi PBB. Kita pernah belajar, dia katakan kita boleh tubuhkan Malaysia atau tak boleh tubuhkan Malaysia? Boleh. Boleh, okay. Hantu punya budak. Saya tanya semua akan gelabah. Okay, never mind. I will show you all this. Then when boleh, dia orang still tak puas hati, right? Here sayang. Sampai bila saya kena buat macam ni dengan dia orang hantu punya budak. Physical, one physical. Okay. Can you all see? Everybody can see this? Can, sir. Okay. Cannot. Okay, here. This the one. Misi PBB. Indonesia telah memberikan bantahan rasmi. So daripada bantahan rasmi dari Indonesia, U-Tan telah mengantar Lawrence Michael Moore untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Pembentukan Malaysia ditangguhkan kerana laporan PBB disiapkan pada 14 September. Akhirnya laporan mengatakan Sabah dengan Sarawak terima penubuhan Malaysia. Boleh faham sayang? Laporan mereka ini adalah berakhir pada 4 September 1963. Tetapi kita tengok kat sini. Here. Here apa? Tahun apa? 1964. Boleh faham? Boleh. Dalam masa ini, PBB said everything is okay. You boleh tubuhkan Malaysia. So everybody was very happy. Mereka menubuhkan Malaysia ready. Tetapi siapa masih tidak puas hati? Indonesia dan juga Filipina masih tidak puas hati. So sebab itulah mereka lakukan banyak penyerangan, banyak serangan terhadap Malaysia dan sebagainya. And finally, they sit for another meeting. So rundingan Malaysia, Filipina, Indonesia 1964 melibatkan dua peringkat menteri di Bangkok. Nah, apa yang berlaku adalah dalam persidangan ini, tak ada dalam buku teks anda, Indonesia akan diminta untuk tamatkan gencatan senjata. Dan dalam sidang Tokyo dia kata dia takkan tamatkan gencatan senjata. Dan peranan utama dimainkan oleh Tanat Kanun Kuman iaitu Menteri Luar Thailand menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. So here masalah semakin merancak sehinggalah kita punya Gestapo 30. What I told you Gestapo 30. Remember I told you what is Gestapo 30? Yes. Okay. Could you tell us what Gesta 30 is again? Sorry. Okay, kan sayang. Now, cikgu akan jelaskan. Wait. Alright. Yes, reformation in Indonesia sayang, betul. Okay, now. Here, Gestapo 30 September. Ini adalah peristiwa di mana General Soeharto akan gulingkan Soekarno. Gulingkan artinya jatuhkan Soekarno. That is the peristiwa dikenali sebagai Gestapo 30. So Soekarno menentang Malaysia. Soeharto, just now I told you this, yes, Harto hapuskan Soekarno, betul sayang. Nah, apa yang berlaku adalah General Soeharto, the new one, General Soekarno. So this was the first president. Now he become the second president. Soeharto become the new president.
So General Soeharto telah menghantar menterinya Adam Malik, menteri luarnya Adam Malik untuk menamatkan konfrontasi terhadap Malaysia. Can you all understand? After this peristiwa lah, Soekarno mengambil keputusan untuk menamatkan konfrontasi. So this the bahagian yang kita belajar kat sini. Peralihan kepimpinan di Indonesia 30 September 1965. You see the year 1965. Menamatkan konfrontasi. General Soeharto melantik General Ali Mertabo dan Alam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. So, Tun Abdul Razak Hussein menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia pada 1 Ogos di Jakarta. Can understand sayang? Boleh faham? So, dengan ini konfrontasi Malaysia tamat. Okay, right. Very good. Okay, now so kita boleh nampak yang ini membawa kepada penamatan konfrontasi. Alright, so kita lihat kepada bahagian terakhir bab ini. So this is kita nampak. Can see? Boleh nampak? This is the Ali Mertabo. This is Adam Malik. This is Tun Razak. So this is, he is the, for president, he's here. Boleh nampak kah? Boleh, Cik. Bagus sayang. Okay. Bahagian terakhir. Konfrontasi memberikan pengalaman kepada negara kita bagi menguruskan krisis pada peringkat serantau dan antarabangsa. Komitmen tinggi yang diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan berjaya mengelakkan masalah ini menjadi konflik yang lebih besar. Nah, sokongan diberikan oleh rakyat membolehkan pembentukan Malaysia diisytiharkan dengan jayanya. Kelibatan pemimpin, pegawai kerajaan dan masyarakat tempatan menghasilkan satu persetujuan melalui Perjanjian Malaysia 1963. Guys, I need your help. Tomorrow we got class 5:30 to 7. Now after that, I need to replace 2 of your classes. So after that, I'm going to sambung dari pukul 7 hingga 8.30 satu kelas. So I'm going to Oh do. my God. So from 5 to 8. Yes, boleh lah. Apa masalah? Saya duduk. Teacher, isn't it like 3 class? Because I remember. Yes, 3, 3 right? kelas Yeah. saya. So I will do the 2 first, then I will, because saya dread saya buat 3 kelas, nanti semua akan bunuh saya. So I do 2 class first, then I'll find another time to replace another class. Holy shit. Boleh lah. Tengok, saya baru kata 2 kelas Jinchan, semua sudah jerit. No, because tomorrow's a long day because we also have Mr. Das in the morning, some of us. Mr. Das dari pukul berapa ke berapa? 2 till 3, so then Okay lah. Can lah. Can, no problem. Kalau saya oh my God, why? So saya akan sambung this one. Lepas itu cikgu akan sambung dengan, can you all understand until now? Boleh faham yang ini? Can. Okay. So we supposed to have 3 class. We do 2 class, then I will replace another day 1 time. Alright. Nah sekarang cikgu nak masuk kepada, can you all understand so far? Boleh faham? Boleh ya? Okay, so cikgu. Okay, now cikgu nak masuk kepada anda punya latihan. Okay. I have extra class. Nelisha, Lenisha. 7. Okay, sayang, Azlia can. The 7 morning, 7 afternoon, Lenisha. 9 teacher, tomorrow 7 to 9. Your school teacher is also doing night class, Extra class now for 1 module. Ayo, okay. Only for this week or next week all got? Every week? Every week, teacher, starting from tomorrow. Mental your teacher. Or not teacher on during holiday, then we do lah. Cause next week holiday. Oh yes, next week. Yeah. Can teacher. Holiday. Okay lah. Thank God. Okay, remind me, then I can do on the holiday timing. Yeah, we pick a morning to do lah. Morning cause Alhamdulillah. there's school, right? Holiday do every day. Yeah. That what Johan said, that one's better.
Holiday do every day je. Holiday better. Okay, now kita tengok mentor book pula. Everybody see mentor book. We look at the essay please. Sambung bab 6. You want me to sambung bab 6? Yeah, But- teacher, if can sambung better, cause Okay. my school already finished bab 7 dah, and like, I don't understand. Okay, never mind. So we go to bab beda. One Syami. Okay. Wait sayang, I will masuk. Okay, I will just tell the children another class to be beda. 2 minutes. So bab 6, what you all learn sayang? Everything Everything. Cabaran pembentukan from the Malaysia. synopsis Kita to the belajar. end. Ken Sohil, you want to leave the class? Ken sayang, Ken. Alright, now bab 7 kita tengok ke bab beda. Saya tembak. Okay, now. Alright. Two minutes, cikgu. Okay, now anda boleh nampak yang ini? Can you all see the screen? Boleh nampak? Okay, here nampak? Can Tendra can. Alright, now. Teacher, is your screen moving or no? Oh, now can. Ah, Now no, can. okay, now can. Alright, now. Dalam bab ini kita akan belajar beberapa bahagian, iaitu kita akan belajar these 3 one sayang. So anda boleh nampak, kita akan lihat 5 cabaran yang dihadapi oleh negara kita. So cabaran yang pertama kita lihat yang ini, iaitu cabaran dalam Malaysia. When kita tubuhkan Malaysia, apa cabaran dalaman Malaysia? Dalam negara kita sendiri apa masalah? Nombor 2, kita lihat pemisahan Singapura. In the year of 1965, Singapura terpisah daripada kita. So bila terpisah daripada kita, apa yang berlaku? Baik Jitendra. Now, kemudian usaha yang sama juga berlaku dalam menghadapi ancaman komunis. Nah, komunis ni kita belajar ancaman di Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. So kita akan lihat bagaimana mereka gunakan usaha menghapuskan komunis di Sarawak dan juga Semenanjung. And isu pembangunan ekonomi. Okay, rakyat juga menghadapi masalah peluang pekerjaan, taraf hidup and everything. Ini semua adalah pembangunan dan juga ekonomi. And finally, kita akan lihat tragedi hubungan antara kaum 13 Mei. So ini adalah cabaran. Whoa, there's a whole tragedy. Yes. Wow. So ini adalah apa yang berlaku. We are talking about hubungan antara kaum is until this one. We are talking about sejak kita penubuhan Malaysia 1963 sehinggalah kita lihat 1969. Ini adalah bahagian yang kita akan belajar. Boleh faham? So cabaran dalam Malaysia, Singapura keluar pada tahun 1965, ancaman terhadap komunis masih ada di Sarawak dengan Semenanjung Malaysia, isu pembangunan, taraf hidup, peluang pekerjaan yang rendah, pembangunan sosial yang rendah, hospital and everything. That is isu pembangunan ekonomi. And kita juga ada tragedi hubungan antara kaum. Alright, so we see here, apakah cabaran dalam Malaysia yang bakal kita belajar? Oh wait, teacher, before you start, I want to ask, well, last time when you post to me, do you post about 6 notes or just about 5? I can't remember, like, I can't find about 6. Wait sayang. Do you post the... Yes, about together 6? sayang, 5 and 6 I think. Oh, okay. I Yeah, find again. Kan? Yeah, okay. Thank you, teacher. Alright. Okay, now. Cabaran dalam Malaysia, pembentukan Malaysia membuktikan kerajaan persekutuan terdiri daripada 3 buah negeri, walau bagaimanapun negara terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran. Nah, cabaran yang kita hadapi adalah cabaran dalaman kerana kita mula mempunyai penduduk yang latar belakang yang berbeza dari aspek kaum dan juga etnik.
cabaran dalam keseimbangan pembangunan dan sosioekonomi, cabaran dalam pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak, persaingan politik yang menggugat perpaduan kaum, and also ancaman komunis. Now, ini semua adalah terdapat dalam buku Strategy for Action, koleksi ucapan dalam Tun Razak. So, dalam buku ini telah dinyatakan apakah masalah-masalah yang kita hadapi. Boleh faham, children? Yes, Cik. Okay, now kita masuk kepada yang berikutnya. 3 cabaran, the main cabaran utama. Sekejap, cikgu potong yang ini. Alright, so now anda boleh nampak. Now, okay, ini adalah cabaran utama. Malaysia telah menghadapi cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. 1, cabaran dalam pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Right, that was the first one. Second, berlaku cabaran politik di Sarawak, and kita ada masalah perpaduan kaum. So these are the 3 things, cabaran yang menjadi major problem. 1, pembangunan dan sosioekonomi di Sabah Sarawak. Nombor 2, perubahan dan juga percalaran politik di Sarawak selepas mereka melantik kita punya Stephen Kalong Nikan. There's a big problem there. And then cabaran dalam perpaduan. So kita lihat yang pertama, that is kita punya cabaran dalam kita punya pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Now, bila Sabah dan Sarawak ni masuk dalam Malaysia, apa yang berlaku kepada mereka? Now, why Sabah dengan Sarawak masuk dengan kita? They actually want to independent and everything. Correct or not? Now, dengan kemasukan Malaysia, pembentukan Malaysia telah menawarkan peluang ekonomi yang luas kepada semua negeri. Now, Sabah ni kaya dengan banyak hasil. Hasil bahan menteri yang sumbangkan oleh Sabah dan Sarawak meningkatkan jumlah ekspor negara. Why? Dulu kita hanya bergantung kepada getah dan biji timah sahaja. Now, dengan Sabah dengan Sarawak join dengan kita, kita sudah ada bahan yang baru iaitu lada hitam, petroleum, kelapa sawit, kelapa dan juga koko. So ini membuktikan that kemasukan Sabah and Sarawak is very good. Tetapi problem di Sabah and Sarawak, there are major thing they are facing. One, mereka Election. Yes, sayang. The election. Huh? No, nothing. Okay. Okay, now so kita lihat kat sini apakah masalah yang dihadapi. Kepelbagaian kegiatan ekonomi, masalah dalam perhubungan dan pengangkutan, and masalah dalam pendidikan. You see, when they are writing dalam buku teks anda, mereka hanya tulis kat sini, dia letak cabaran, tetapi ini semua dia tuliskan penyelesaian. They never write it down the textbook dengan betul. So that's the masalah yang ramai pelajar menghadapi, why they cannot found the connection. Okay, the connection is very simple. I already make it as a simple way for you all to understand. Yeah. So I want your notes. Yes, definitely, sayang. I will give you. Okay. Okay. Okay, can you all see here, sayang? Okay. Nah, bab 6 ini apa yang kita nampak adalah bab 6. Kita akan belajar cabaran dia 5 bahagian. So daripada 5 bahagian, first one yang kita akan belajar adalah cabaran dalam Malaysia. Okay, cabaran dalam Malaysia, kita ada 3 perkara yang menjadi cabaran utama dalam Malaysia. 1, pembangunan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak, politik di Sabah dan Sarawak, and cabaran perpaduan kaum. Can you all see this? Boleh nampak semua? Boleh. Yeah. Okay, now. Pembangunan sosioekonomi. Okay, now
Bila Sabah dengan Sarawak join dengan kita, ia telah mewujudkan peluang ekonomi yang lebih tinggi di negara kita. Because why? Mereka ada barangan asli yang baru kepada kita, iaitu kita dapat bahan mentah, petroleum, kelapa sawit, koko dan sebagainya. Namun, we got 3 problem with them. Why? Satu, kita ada 3 cabaran daripada mereka join dengan kita. Satu, mereka punya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mereka kita akan belajar kat sini ya. And then 2, mereka punya masalah perhubungan dan pengangkutan, and mereka punya sistem pendidikan. These 3 things is a problem for us. Okay, kita tengok kat sini. The problem, cabaran adalah problem. So, mereka ini mempunyai kepelbagaian kegiatan ekonomi. Mereka kaya dengan hasil pertanian. Namun, apa masalah mereka adalah mereka menggunakan sistem apa? Sistem sara diri. You know what is sara diri? They plant their own things, right? Yes. So, it's not when they are planting and everything, sayang, it's not in a big volume. So, people are selling it in a smaller volume. So, ini menjadi ancaman kepada mereka. So, that's why kerajaan cuba melibatkan mereka dalam bidang komersial. So, ini adalah cubaan ataupun langkah. Can you understand? Because mereka punya pertanian sara diri, they cannot get the maximum output daripada hasil mereka. So, we try to help them dengan membina mereka punya bidang komersial atau perdagangan. So, langkah yang kita ambil adalah kita mempelbagaikan pertanian komersial. Komersial means hasil mereka untuk diperdagangkan. And membuka peluang yang baru untuk melibatkan diri dalam petroleum. Boleh faham, darling? Fahamkah? Boleh. So, this is the cabaran. That's why I'm telling you, your buku teks salah dia tulis tu. Nah, cabaran yang kedua adalah mereka punya perhubungan dan pengangkutan sistem. Itu cabaran dia. So, cabaran yang kedua adalah untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Why? Because saiz Sabah dengan Sarawak ini adalah sukar. Because it's very big. Correct or not? So dengan ini, mereka telah menyusun sistem perhubungan dan pengangkutan, and penyusunan ini dilakukan melalui Rancangan Malaysia Pembangunan Malaysia, yang di bawah Rancangan Malaysia pertama yang wujud sejak tahun 1966. And then masalah yang dihadapi ketiga adalah masalah pendidikan mereka. Okay. Pendidikan mereka ini sejak zaman British, mereka sudah ada sekolah vernacular. So sekolah vernacular Inggeris dan vernacular Cina sudah ada. And masyarakat pedalaman pula mereka tidak cukup mereka punya peluang. So langkah yang diambil adalah dengan membina sekolah dan juga melatih guru. So the same thing I'm going to show you dalam nota buku teks anda where I write it down for you. Can you see here? Boleh nampak? So, apa cabaran? Cabaran untuk mengimbangi penduduk ni. Satu, mereka punya sistem ekonomi untuk memajukan perhubungan dan pengangkutan dan memajukan sistem pendidikan mereka. So, we see here. Okay, now. Sabah dengan Sarawak mempunyai kekayaan hasil bumi, tetapi rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Bagi melibatkan rakyat dalam bidang komersial, kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. So dalam usaha menghadapi cabaran ini, mereka telah memperkenalkan atau mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, koko dan juga getah. Dan ia juga membuka peluang kepada penduduk untuk menyertai kegiatan yang berkaitan dengan petroleum. Can you guys understand this one? Cabaran yang pertama, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, very good. Nah, cabaran yang kedua pula dalam usaha untuk memajukan mereka punya sistem perhubungan. So, saiz negeri Sabah dan Sarawak yang besar ini menjadi cabaran dalam bidang perhubungan. Mereka masih bergantung kepada sistem pengangkutan air, iaitu air sungai atau laut untuk tujuan perhubungan. So, tujuan utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan, terutamanya kepada penduduk di kawasan pedalaman.
So, sejak pembentukan Malaysia, usaha mengimbangi pembentukan dilakukan melalui Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia, and also Sabah dan Sarawak dimasukkan dalam Rancangan Malaysia Pertama bermula 1960. Faham yang ini? So, ini adalah cabaran yang kedua. Okay. Cabaran yang ketiga pula, untuk memajukan mereka punya sistem pendidikan. Nah, kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British adalah sekolah vernacular Inggeris dan vernacular Cina yang hanya terletak di kawasan bandar. Penduduk di kawasan pedalaman pula tidak mendapat peluang yang cukup untuk bersekolah. So, usaha yang dilakukan di negeri Sabah adalah Sabah Sarawak membina sekolah dan melatih tenaga guru memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kepada kaum bumi putera. Boleh fahamkah? Itu adalah 3 cabaran apa mereka punya penyelesaian where they are trying to do. Faham, children? Okay, bagus. Nah, sekarang kita lihat the second one. Bagaimana? Okay, let me finish this one. Then I'll give you a break because after this I got a class. Okay. Wait, what time do we enter? A break? Apa sayang? What time do we enter? 7:45. Oh, okay. Ada one more minute. Running out of time. Run, Puan Kalai. What is that, sayang? Nothing. Just continue the class, please, Puan Kalai. Okay, I'm very sorry because after this, I got 3 class in a row. I hope you all understand. Yeah, it's okay. We understand. Okay. Nah, cabaran politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada Jun 1966 apabila 21 ahli kaunsil negeri tidak puas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Nikan sebagai Menteri Besar. So, beliau telah dipecat oleh Governor pada Jun 1966. Stephen Kalong Nikan mencabar tindakan ini di mahkamah dan beliau telah memenangi kes ini. And he kembali menjadi Ketua Menteri. Can you all understand or not? So, by law, he's still the Ketua Menteri. So, namun beliau masih mendapat undi tak percaya daripada kaunsil negeri, pemimpin negeri tidak puas hati. So, krisis ini menyebabkan ketidakstabilan politik di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Akhirnya, pada September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak. So, Stephen Kalong Nikan digantikan dengan Tawi Slide. Can understand? Boleh faham? So, ini adalah pergolakan politik di mana? Pergolakan politik di Sarawak. Faham, children? Next one more bahagian. I will do it next class. See you guys. Bye-bye. Take care. Goodbye forever, Puan Kalai. Hope you all I will faham miss you apa Cikgu forever. ajar. Goodbye. Take care of yourself, teacher. Teacher, I already tried to find bab 6 notes, but I don't think you post together. You just posted the bab 5 notes. 7. I will send you 7 and 6 together, sayang. Okay, yeah, can teacher. It was nice knowing you. Thank you, teacher. See you tomorrow, Thank you, teacher. teacher. Bye, teacher. See you all. Bye, guys. Bye. See you in the next live, Puan Kalai. Sure. Goodbye. Bye, darling. Sure. Yes, this I sayang. don't have the bab 6 and bab 7 notes. Tak ada ya, Sarah belum ada ya. Oh, Sarah, okay. you remind me personally, sayang. Just text me, WhatsApp me, sayang. I will send it to you. Okay. Okay, darling. Bye-bye. Bye, Teacher, you teacher. want me to remind you of for everything, the videos and Remind everything? me, sayang. Nanti cikgu lupa. And I text you on Joanna? Telegram or WhatsApp. Because WhatsApp, Telegram you sayang. never reply WhatsApp. me, I What is said that, sayang? Telegram you never reply me, Che. I said. Telegram, I won't see, sayang. Only so you reply me WhatsApp, darling. Okay, WhatsApp. Yeah, WhatsApp, Okay, darling. Alright. Take care. Bye-bye. Take care, teacher. Don't overwork yourself. Don't go out, teacher, because 9,000 cases. Bye, teacher. Bye, darlings. Bye, Bye-bye. Che. Bye, guys. Bye.